Mudah-mudahan kita bukan di kalangan orang yang merindui merindui Ramadan selepas perginya Ramadan, tapi dalam bulan Ramadan itu dia tak ambil peluang sebesar-besarnya. Seperti mana orang yang merindui orang yang telah pergi, yang telah meninggal dunia. Waktu hidup tidak dihargai. Bila dah meninggal baru nak rindu. Tapi orang yang meninggal tu dia tak akan datang balik. Ramadan ini dah datang pada kita berpuluh kali. Dia meninggalkan kita juga dah berpuluh kali. Kita datang rindu, rasa bilalah nak Ramadan semula, ataupun bestnya Ramadan hari itu. Tapi bila sampai saja Ramadan lagi sekali, kita tak gunakan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Tengah hari Jumaat ini Allah Taala panjangkan lagi umur kita dan kurniakan kita taufik dapat menjadi tetamunya. Syukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Agak-agak berapa ramai di kalangan kita yang bila melangkahkan kaki masuk ke masjid ni, kita sebut Alhamdulillah. Kan? Kalau belum, maka tak terlambat untuk sebutkan Alhamdulillah. Kan? Lafazkan di lidah kita. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah panjangkan umur dan berikan taufik. Kalau panjang umur saja tak ada taufik, tak jadi juga. Kan? Allah Taala perkenankan dapatlah kita jadi tetamunya buat kesekian kali. Dan tambah pula tengah hari ini kita semua tahu Jumaat dalam bulan Ramadan yang berganda-ganda pula pahalanya. Jadi tak terungkap sebenarnya rasa syukur kita pada Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dia besar sangat nikmat ni. Nikmat yang terlalu besar. Dan lagi-lagi bila kita fikirkan nikmat ini bukan perkara yang kita boleh ambil ringan. Seolah-olah macam memang tengah hari Jumaat je aku ada sini. Kan? Ini nikmat yang Allah bagi bukan pada semua orang. Ada orang dah meninggal sebelum Ramadan. Ada orang meninggal 2-3 hari lepas. Tengah hari Jumaat ni tak ada. Ada orang hidup tapi sakit, tak dapat datang ke masjid. Ada orang sihat tapi Allah tak bagi taufik, kan, tak datang juga dia ke masjid. Ini kan nikmat yang besar daripada Allah Ta'ala. Ada orang dia memandu dah depan masjid, kan, bawa motor, bawa kereta depan masjid, tapi tak langkah pun masuk ke masjid walaupun sembahyang Jumaat. Dan ada orang rumahnya dekat saja dengan masjid, sihat walafiat, Islam, tapi tak datang juga sembahyang Jumaat. Ada. Jadi bila Allah Ta'ala kurniakan taufik pada kita, maka banyakkanlah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tuan-tuan, dengan syukur itulah mudah-mudahan Allah tambahkan lagi nikmat tu kan. Kita tahu ayat Al-Quran yang selalu dibacakan kepada kita pada auzubillahi minasyaitanirrajim, ataupun kita ambil potongan dia sajalah, ayatnya panjang. La in syakartum la azidannakum. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambah lagi. Nikmat Allah Ta'ala bagi ni, dia akan ditambah-tambah lagi. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Tengah hari Jumaat ni, ada beberapa perkara yang mungkin kita sempat untuk sentuh. Yang pertamanya adalah mudah-mudahan kita bukan di kalangan orang yang merindui Ramadan selepas perginya Ramadan,
Tapi dalam bulan Ramadan itu dia tak ambil peluang sebesar-besarnya. Seperti mana orang yang merindui orang yang telah pergi, yang telah meninggal dunia. Dan waktu hidup tidak dihargai. Bila dah meninggal baru nak rindu. Tapi orang yang meninggal tu dia tak akan datang balik. Ramadan ini dah datang pada kita berpuluh kali. Dia meninggalkan kita juga dah berpuluh kali. Kita datang rindu, rasa bilalah nak Ramadan semula, ataupun bestnya Ramadan hari tu. Tapi bila sampai saja Ramadan lagi sekali, kita tak gunakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan orang yang betul-betul dapat manfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Yang keduanya tuan-tuan, bila masuk bulan Ramadan dan hari ini baru hari yang keempat, maka masih lagi sempat untuk kita rancang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita dapat rancanglah Ramadan kita sebaik-baiknya. Maksud sebaik-baiknya adalah tak ada satu saat pun yang kita biarkan. Bukannya kita rancang tu sekadar apa yang kita nak buat. So, kalau kita sekadar rancang apa yang kita nak buat, mungkin ada lagi masa senggang. Tetapi kalau kita penuhkan masa, tentulah kita perlu penuhkan dengan benda yang baik. Saya tak rasalah ada orang yang susun jadual dia siap-siap. Pukul 5 petang mengumpat. Contohnya kan, takkanlah. Jadi kita akan susun masa kita dengan sebaik-baiknya. Imam Al-Ghazali bagi tahu, pada waktu pagi lagi sepatutnya kita rancang elok-elok. Dan bila kita nak rancang, kita kena ingat beberapa perkara, antaranya adalah mati yang boleh datang bila-bila masa. Imam Ghazali kata, sebelum kau rancang jadual kau, ingat dulu mati boleh datang bila-bila masa. Ingat pula kekurangan-kekurangan kita selama ni. Amalan yang masih kurang, dosa masih banyak dan sebagainya. Kan? Ni Imam Ghazali pesan. Sebab dengan cara itulah baru kita akan penuhkan jadual kita sebaik-baiknya. Sebab bila kita ingat, okay, mati boleh datang bila-bila masa, takkanlah kita nak kosongkan lagi jadual kita. Takkanlah kita nak bertangguh-tangguh lagi. Takkanlah kita nak kata, tak apalah besok je lah, lusa je lah. Ataupun lagi teruk, tahun depan je lah. Ramadan nantilah, next Ramadan dan sebagainya. Jadi Imam Ghazali pesan, ingat mati dulu. Sebelum susun jadual, ingat mati dulu. Hari ni nak buat apa? Nak gini. Sebelum tu ingat dulu. Aku mungkin mati. Kata Sayyidina Ibn Umar, apa dia? Iza asbahta fala tantaziril masa wa iza amsayta fala tantaziril sabah. Bila engkau waktu pagi, jangan tunggu waktu petang. Bila engkau berada pada waktu petang, jangan tunggu waktu pagi. Maksudnya jangan harap engkau hidup lagi petang ni. Waktu petang jangan harap engkau hidup lagi esok pagi. Barulah kita akan susun jadual kita dengan baik. Lagi-lagi bulan Ramadan ni tuan-tuan, bulan memang untuk kita jadualkan hidup kita dengan baik dan menekan hawa nafsu kita. Bukan ikutkan dia. Kalau ikutkan dia, memang jadual kita tak menjadi. Tapi kita kena tekan hawa nafsu kita. Saya tengok bila masuk tadi, nampak parking 8 rakaat, parking 20 rakaat. Kan? Dia ada beberapa masjid memang buat macam tu. Ada parking 8, parking 20. More ada more 8, more 20. Ada juga. Kan? Itu pun biasa. More 8, more 20. Saya tanya kenapa buat more 8, more 20? Sebab kalau buat more satu je, nanti orang yang semayang 20, nak more habis. Kan? Tak apalah. Tapi kadang-kadang kita kena tanya pada diri kita lah. Bila kita semayang 8 rakaat saja, kita tanya, kalaulah aku semayang 20 rakaat, memang penat sangat ke? Kalau semayang 20 ni. Pernah ke kita dengar orang semayang 20 je, ambulans kena ambil dia kat luar? Habis je 20 rakaat, dah keletihan sangat-sangat dah, memang dah tak larat dah. Ataupun darah tinggi naik sangat. Sebab semayang 20 rakaat. 20 bukan 200. Kan? 20. Pernah ke kita dengar orang semayang 20 rakaat tu lembik? Kan? Besok pergi kerja, kawan-kawan tanya, kenapa kau lembik sangat pagi ni? Oh, malam tadi aku semayang 20 bro. Pernah ke jadi macam tu? Tidak kan? Semayang 20 rakaat ni, dia bukan luar daripada kemampuan fizikal kita. Lagipun kita pun tahu, kalau kita sakit pinggang, sakit lutut, kita boleh semayang duduk.
Artinya dah sampai dah tak ada alasan dah kan untuk kita tak sembahyang banyak tu sebenar-benarnya. Jadi maknanya physically kita fit kan untuk sembahyang 20 tu. Secara umumnya lah. Kan? Ataupun kita boleh kata 99% lah daripada kita sembahyang 20 rakaat ni kita physically fit. Boleh buat benda tu. Lenguh, duduk. Itu je. Kot lah imam baca panjang ke, duduklah, itu je lah. Kan? Duduk tu, kalau sekejap duduk, sekejap berdiri pun boleh tau. Dalam mazhab Syafi'i boleh macam tu. Ini berdasarkan kepada perbuatan Nabi SAW pada akhir hayat baginda. Yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang sahih. Nabi SAW berdiri, Nabi SAW solat berdiri, lepas tu Nabi solat duduk. Ada Nabi solat duduk, lepas tu Nabi berdiri. Maknanya duduk boleh. Dia boleh je macam awal tu duduk, lepas tu kita berdiri. Sembahyang sunat sembahyang Jumaat kejap lagi jangan buat pula. Sembahyang sunat. Jadi sembahyang sunat tarawih contohnya, buat macam tu boleh. Kalau kita dah lenguh sangat kan, tak apa. Duduk dulu. Macam sebagian saudara kita yang mungkin akan pergi menunaikan umrah bulan Ramadan kan. Jadi bulan Ramadan kat sana kan bacaannya panjang. Tarawihnya panjang kan, 10 rakaat jadi orang sembahyang sekarang tarawih. Jadi panjang bacaannya setiap rakaat tu. 10 rakaat dah habiskan 1 juzuk. Yang panjang lah. Jadi rasa lenguh, duduk. Tak apa. Lepas tu rasa kuat balik, berdiri balik. Duduk boleh. Tak ada masalah. Dia bukan maknanya bila once you duduk, you have to sit down all the way sampai all the way lah sampai bagi salam. No. Boleh saja kita bangun dan kita boleh duduk balik. Okay. Sembahyang sunat. Jadi senang ceritanya, physically kita boleh untuk sembahyang tarawih 20 rakaat. Tetapi kenapa kita pilih untuk 8? Biasanya, bukan saya kata pada abang-abang yang bawa Grab, kadang-kadang nak cari rezeki. Bukan itu. Itu tak apa, dah buat macam mana kan. Nak cari rezeki. Ataupun yang ada kerja shift malam, kena pergi bekerja. Okeylah, itu lain lah. Ini kita cerita untuk orang yang tak ada apa-apa pun. Kan? Tapi kita pilih untuk 8 juga. Dia tak ada lain, melainkan kita tunduk kepada nafsu kita sendiri. Itu je. Nafsu kita yang ajak kita, dah lah tu, jomlah balik. Kan? Dia 8 je, nafsu kita akan bisik macam tu. Dia akan pesan. Sebab bawah daripada 8, nafsu kita masih okey lagi. Maknanya kita dah sampai ke tahap tenang untuk sembahyang 8 rakaat. Tapi untuk lebih daripada itu, nafsu kita tidak tenang lagi. Itu yang dipanggil nafsu itu kan ammarah bisu. Dia suruh kejahatan. Sampai ke satu tahap, dia akan pergi kepada mutmainnah. Mutmainnah ni tenang. Jadi dia nak pergi kepada yang tenang tu, dia perlu ditekan. Dia perlu didisiplinkan. Naik rakaat yang ke-10, 11, 12. Dia dah makin tertekan. Dia makin dikira countdown berapa rakaat lagi nak habis. Ni tarawih memang macam tu. Tuan-tuan cuba lah, kalau tuan-tuan tak biasa sembahyang 20, selalu sembahyang 8, bila dah sembahyang 20 je, dia buat countdown. Bila sampai rakaat ke-13 je, okey, ada lagi 7. Ada lagi dam, ada lagi 5, ada lagi 4. Budak-budak buat macam tu, bapak, datuk budak pun sama. Memang macam tu. Sebab nafsu. Nafsu kita dia memang akan menyuruh kita macam tu. Dia tak bagi kita tenang. Sampailah kita dapat ketenangan yang disebutkan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. So nak dapatkan nafsu yang mutmainnah itu, maka kita perlu disiplinkan dia. Bukannya kita layankan dia. Selagi mana kita layankan dia, selagi itu dia takkan tenang. Dia tak ada maknanya, okeylah tak apalah, malam ni je aku ikut dia. Besok aku lawan. Tak ada. Dia takkan kenyang. Nafsu ni sifat dia begitu. Dia amarah bisu. Dia sentiasa menyuruh. Dia bukan amirah bisu. Dalam bahasa Arab beza antara dua tu. Kalau sebut amirah, maknanya dia menyuruh. Sekali aja. Tapi bila disebutkan amarah, maksudnya dia constantly menyuruh, ataupun dia takkan putus asa. Dia akan suruh lagi untuk buat satu benda yang buruk. Orang isap okok contoh kan, isap okok,
Dia bila berhenti serokok, dia bukan boleh berhenti macam tu je terus okey, tenang. Tak. Dia akan ada juga bisikan-bisikan suruh ambil juga. Tapi dia kena disiplinkan diri dia lah. Jangan kan. Bila dah jangan, lama-lama tenang lah. Lama-lama relax. Tak ada apa. Kan? Adalah setengah orang dia okey je terus. Tapi kebanyakan orang tidak. Itu sebab sifatnya nafsu. Kata Syekh Busiri dalam Burdah, dia kata apa? Wan nafsu katifli. Jiwa nafsu tu seperti budak. Kalaulah engkau biarkan dia menyusu, syabba ala hubbi rada'ah. Dia akan membesar dalam keadaan dia nak menyusu je. Wa in taftimhu yanfatimi. Tapi kalau engkau, kita panggil apa, cerai susu tu, kau berhentikan dia akan berhenti. Cumanya dia akan mengamuk dulu, dia akan minta, dia akan merayu, dia akan menangis, dia akan merajuk, macam-macam lah. Dia cubalah nak dapat. Lama-lama dia tenang. Kan? Dia tenang tu pun jangan percaya sangat. Kadang-kadang lepas minggu dia try lagi. Kan? Dia cuba juga, dia cuba makan, tengok boleh tak. Tengok mak dia tak bagi juga menyusu. Okey, tak boleh. Kan? Dia macam tu. Samalah, itulah dia sifat nafsu yang Allah Ta'ala letakkan supaya kita faham. Kita jangan tengok budak, kita tak belajar. Macam-macam benda kita boleh belajar. So dalam bulan Ramadan, inilah antara perkara yang penting sangat. Kemudiannya, satu doa yang kita perlu baca di awal Ramadan ni. Selain daripada doa kita minta rahmat yang berluasa pada bulan Ramadan, bercucuran pada bulan Ramadan ni. Kita minta Allah berkatkan kita dalam bulan Ramadan. Betul lah. Satu lagi doa yang kita boleh minta, kita minta tolong pada Allah. Minta tolong pada Allah. Minta tolong ni ada dua cara. Satu, directly minta tolong. Allahumma a'inna fihi ala siyami wal qiyam wa tilawatil Quran. Ya Allah, tolonglah kami untuk berpuasa dalam bulan Ramadan ini, baca Quran, sembahyang malam dan sebagainya. Straight macam tu je. Ataupun Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang kita hafal semua. Ya Allah, tolonglah kami untuk ala syukrika, syukur pada engkau. Kan? Ingat betul-betul. Zikrika wa syukrika, ingat engkau, syukur pada engkau, wa husni ibadatik. Elok ibadat pada engkau. Itu satu cara, doa. Satu lagi cara, dia tak direct minta Allah Ta'ala tolong kita dapat buat benda tu. Tapi kita minta satu perkara yang akan bantu kita untuk buat dengan mudah. Iaitu, Allahumma rzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah, kurniakan aku kelazatan taat pada engkau. Tadi, Ya Allah, tolonglah aku untuk taat pada engkau. Yang kedua, Ya Allah, kurniakan aku kelazatan taat pada engkau. Jadi supaya kita akan sentiasa rasa lazat. Dan tadi kita kata sembahyang tarawih, kata 8 ke 20 ke. Yang penting kita akan rasa lazat. Bila kita rasa lazat, kita dah tak peduli dah orang nak sembahyang 8 ke apa suka hatilah. Aku nak sembahyang banyak sebab benda ni lazat. Benda ni best bagi aku. Syok. Yang kata para ulama tasawuf kata apa? Kalaulah raja-raja di dunia ini dapat tahu rasa yang kami rasa ketika mana bangun malam, nikmatnya qiyamul lail, nescaya mereka akan belanjakan segala harta benda dunia mereka untuk dapat nikmat tersebut. Sebab nikmatnya mengatasi segala yang lain. Itu sebab diorang boleh semayang malam begitu lama, diorang boleh semayang beribu rakaat. Sahabat Nabi SAW ada yang sampai dah kena panah pun tak nak berhenti semayang. Bukan dia tak rasa sakit. Dia rasa sakit tu. Dia manusia biasa kan, sakit juga. Darah mengalir, bukan darah tak mengalir. Tapi rasa lazat itu mengatasi yang lain. Kan? Kelazatan solat tu, kelazatan baca Quran tu. Di tengah baca Quran tu dia rasa, ya Allah, takkanlah aku nak berhenti baca tengah sedap macam ni. Dia rasa kelazatan ni siapa yang boleh bagi? Allah je. Kena minta pada Allah, ya Allah, kurniakanlah aku kelazatan taat pada engkau, jauhkan aku daripada kelazatan maksiat pada engkau. Biar maksiat ni tak ada rasa lazat,
tak ada rasa best, tapi yang taat tu yang kita rasa kelazatannya. Bukan lazat makanan je kita rasa. Kelazatan makanan sekejap je tempoh dia, lalu dekat lidah kita, masuk ke dalam, habis dah lazat dia. Tetapi kelazatan ibadah ni kesan dia jangka panjang. Jadi memang kita kena minta sangat-sangat pada Allah Ta'ala, ya Allah kurniakan aku. Dan jangan underestimate doa ni. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Minta pada Allah dalam keadaan yakin Allah mustajabkan. Jangan rasa tak adalah, itu orang-orang wali-wali Allah boleh lah, takkanlah aku dapat macam tu. Jangan rasa macam tu. Allah Ta'ala boleh bagi. Sedangkan pencuri paling besar pada zamannya, Al-Imam Fudail bin Iyad, boleh tukar jadi wali Allah paling besar. Jadi apalah salahnya, apa susahnya? Tak ada. Hati kita ni memang Allah pegang. Boleh je tadi ni kita tak rasa lazat, sekejap lagi kita rasa lazat. Tadi ni semayang kita tak khusyuk lagi, semayang sunat tadi ni kita tak rasa khusyuk lagi. Tak pelik kalau kejap lagi semayang Jumaat rasa khusyuk sangat. Baca Quran, mungkin pagi tadi kita baca Quran masih lagi kena paksa, masih lagi cuba tengok berapa muka surat, apa semua, juzuk berapa, masih lagi ada target dia kan. Okay, aku nak habiskan ni gini, masih kena paksa, push. Kita paksa diri kita. Tak pelik kejap lagi lepas main Jumaat kita baca Quran, ya Allah best ni baca Quran. Tak ada dah nak tengok-tengok berapa muka surat apa semua ni, memang sonok sangat. Tak nak berhenti kalau boleh. Itu kan. Kita berhenti pun sebab tengok jam, ya Allah dah lambat. Itu je lah. Bukan sebab dah banyak baca, bukan sebab penat dan sebagainya, sebab dah rasa lazat. So doa ni antara doa yang sangat penting. Tuan-tuan kejap lagi, dan sekarang ni pun antara waktu doa mustajab. Kejap lagi khatib naik atas mimbar, antara waktu doa mustajab. Dan petang garang lepas asar, antara waktu doa mustajab. Tambah pula kita puasa, doa mustajab lagi. Nak buka puasa, doa mustajab. So petang ni terlalu banyak berganda-ganda sebab doa mustajab. Salah satu daripada doa yang kita jangan tinggalkan adalah minta Allah kurniakan kita kelazatan taat pada Allah, agar Ramadan kita kali ni kita dapat yang terbaik. Sebab kita dah rasa lazat sangat untuk buat segala-gala amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala itu. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, seperti biasa hari ni hari Jumaat, banyakkan selawat pada Nabi SAW. Kejap lagi waktu khatib khutbah, khatib akan baca ayat perintah selawat pada khutbah yang kedua. Maka jangan lupa kita gerakkan lidah kita, bibir kita, gerakkan untuk berselawat kepada Nabi SAW. Khatib memang baca ayat tu. Jadi bila baca je, dengar je ayat tu, apa dia ayatnya? Semua tuan-tuan pun dah hafal kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dengar saja ayat tu dibaca, terus lidah kita ni gerakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan diam je. Jangan diam je. Ramadan pula berlipat ganda pula pahalanya, insya-Allah. Jadi cukup setakat tu untuk tengah hari ni. Saya perlu buat disclaimer sikit. Sebab hari ni Jumaat, saya tak suka orang tengok saya tak pakai baju putih. Jadi saya terpaksa sebut saya dari TV tak bagi pakai baju putih. Jadi saya pakai baju biru hari ni. Lepas tu dari TV saya terus pergi Pula Pol, polis biru juga. Jadi okey lah tu. Dia terus datang ke sini. Saya tak nak orang kata ustaz pun tak amalkan sunnah pakai baju putih. Jadi sebab dari TV tadi. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan semua pun cubalah amalkan untuk dapat pakai putih pada setiap hari Jumaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatina fi dinina, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.